Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah agenda Awani. Pada malam ini, kita ingin bercerita mengenai e-waste. Saya bertanya kepada anda, sekiranya anda membeli telefon pintar yang baru, televisyen ataupun mesin basuh baru, apa yang dilakukan dengan barang-barang elektronik yang tidak dilakukan ataupun tidak digunakan lagi, yang sudah lama? Adakah anda biarkan sahaja ataupun dibuang ke besi buruk dan sebagainya? Adakah itu praktik yang betul? Ini yang saya nak bincangkan pada malam ini, bagaimana kita menguruskan, mengitar semula e-waste, dan bersempena dengan Hari E-Waste yang disambut pada 14 Oktober baru-baru ini, bagaimana kita memahami mekanisme pengurusan e-waste di Malaysia, dan katanya selain daripada kita semula, ianya juga boleh menjana pendapatan. Bagaimanakah cara pengurusan yang betul? Saya berbangga hari ini saya bersama dengan yang berusaha, Saudara Wan Abdul Latif Jaafar, merupakan Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar. Terima kasih kerana sudi bersama kami di Astro Awani pada hari ini. Ya, sama-sama. Apabila kita sebut pasal e-waste ni, ramai yang tak tahu. Tapi kalau besi buruk tu, ramailah yang terbayangkan mesin basuh dah lama tak pakai, peti sejuk, televisyen, komputer dan sebagainya. Mungkin definisi yang perlu kita fahami. Okey, terima kasih banyak. Pertama sekali, saya sangat menghargailah sebab Astro dapat menerima Jabatan Alam Sekitar dalam program pada malam ini. Jadi sebagai pengenalan, buangan elektrik dan elektronik atau ringkasnya biasa kita sebut e-waste. Walaupun dia dalam bahasa Inggeris sikit, tapi itulah terminologi yang mudah disebutlah e-waste. Maknanya buangan elektrik dan elektronik yang daripada kita gunakan seharian yang ada, dan sekarang ni kita dah tak nak guna lagi. Ataupun sudah rosak, telah lama dan sebagainya. So itulah kita panggil sebagai e-waste. So dalam hal ni, pada masa ni kita menumpukan kepada 6 jenis buangan e-waste ni, iaitu yang pertama, yang paling banyak kita gunakan lah, iaitu handphone. Yang kedua, komputer termasuk laptop. Kemudian yang besar sikit, TV, peti ais, kemudian aircon. Jadi itu adalah yang biasa terdapat di rumah-rumah kita lah. Jadi dalam hal ni, sebenarnya e-waste ni kalau kita tengok ada dua punca utamalah. Satu daripada kegunaan di pihak perindustrian, dan yang kedua daripada isi rumah. Jadi mungkin hari ini kita akan menumpukan kepada e-waste daripada isi rumah lah. Pengguna lebih senang kita faham kan, nak menguruskan. Jadi untuk makluman, macam daripada industri ni, kita memang dah kawal sekian lama lah. Di bawah peraturan kualiti alam sekeliling, buangan terjadual 2005. Iaitu daripada pengendaliannya, pengurusan sehingga pelupusan. So yang tu memang dah ada undang-undang. Tapi yang e-waste daripada rumah ni, daripada isi rumah, kita belum orang kata mempunyai perundangan yang khusus, tapi kita telah ada perundangan tu yang akan kita laksanakan tidak lama lagi lah. Jadi dalam hal ni memang kita mengharapkan dari segi kesedaran masyarakat lah, untuk tidak sewenang-wenangnya melupuskan e-waste ni di mana-mana, di tapak sampah dan sebagainya. Sebab e-waste ini sebenarnya kita akan kawal, dan ia perlu dilupuskan ataupun kita semula diperoleh kembali dan sebagainya di tempat-tempat yang kita lesenkan sahaja. Spesifik. Yes. Okey, tapi kalau kita fahami, kalau telefon pintar ataupun laptop contohnya, paling tidak orang tukar telefon ataupun handphone setahun sekali, itu yang mampu. 2 tahun atau 3 tahun sekali. Jumlahnya makin lama makin tinggi. Kalau saya ambil ataupun saya baca data daripada The Global E-Waste Monitor 2020, Malaysia hasilkan 364 kilotons e-waste pada tahun 2019, ataupun sekitar 11.1 kilogram seorang. Dan jumlah itu makin tinggi. Mungkin kita dapat fahami, kalau kita uruskan e-waste ini dengan sebaiknya, dan juga jumlah itu semakin lama semakin bertambah. Kesedaran itu perlu datang daripada pengguna juga. Bagaimana kita faham situasi itu, Tuan? Ya, betul. So kalau kita tengok memang ada peningkatan. Sebab sekarang ni bila pandemik COVID-19, so banyak kerja-kerja dibuat di rumah. Kita bekerja dari rumah. Kemudian pada masa yang sama, pelajar-pelajar sekolah pun belajar dari rumah. So dari segi penggunaan peralatan elektrik dan elektronik ni memang meningkat. Kalau dulu mungkin pelajar tersebut tak memerlukan laptop. Tapi sekarang ni bila belajar di
rumah, mereka terpaksa menggunakan laptop. Di samping itu, dengan kemajuan teknologi, dengan keupayaan masyarakat dan sebagainya untuk memiliki gadget yang lebih canggih dan sebagainya, kita tengok gadget ni dia akan sentiasa berubah dan meningkat, lebih maju kan. So orang akan tukar dan sebagainya. Jadi bermakna bila sampai tempoh macam Cik Zul sebut tadi, lepas tahun ke 2 tahun Dia nak tukar telefon baru. nak tukarlah handphone kan. Jadi yang lama tu memang perlu dilepaskan. Itu kalau kita melihat handphone, tapi yang lain-lain laptop, TV dan sebagainya. Jadi memang kita dah orang kata sediakan satu kerangka ataupun mekanisme pengurusan e-waste ni yang fokus kepada isi rumah. Jadi dalam kerangka ataupun dalam mekanisme pengurusan e-waste ini ada 2 perkara penting yang kita laksanakan, iaitu pertama kita mewujudkan kerangka perundangan untuk memastikan bahawa pengurusan dan pelupusan e-waste ini dibuat dengan cara yang environmentally sound management ataupun mesra alam. Itu penting. Maknanya tadi saya kata tak boleh buang di sebarangan tapak sampah. Dia kena pergi ke pusat-pusat yang boleh memperoleh kembali e-waste tersebut dan maknanya dibuat secara selamat. Dan satu lagi yang kedua, kita cuba memperkenalkan konsep Extended Producers Responsibility, EPR. Yang ini penting sangat. So maknanya kita nak semua pemegang taruh, kita start daripada pengeluar barangan elektrik, contoh handphone tadi, pengeluar. Lepas tu pengimport, kalau diimport. Yang ketiga, peruncit yang menjual. Kemudian yang keempat, pengguna. Pengguna, lepas tu sampai masa tadi, dia katalah setahun 2 tahun, dia dah tak nak pakai, dia jadi e-waste. So kita ada pula yang seterusnya, pengumpul-pengumpul. Dan akhirnya daripada pengumpul ni pergi ke pusat-pusat yang untuk membuat kita semula, pemulihan kembali dan sebagainya. Jadi semua peringkat ni, kita nak mereka ni bertanggungjawab. Daripada pengeluar tadi sampai ke pengguna dan akhirnya tempat pelupusan tu bertanggungjawab terhadap pengurusan barangan elektrik yang telah menjadi buangan tadi. Tapi adakah itu yang berlaku di Malaysia? Kerana kalau kita ambil situasi mudah, kalau peti sejuk dah lama rosak, mesin basuh, kita akan kata, kita hantar ke besi buruk. Tetapi Tuan tadi menyatakan bahawa itu bukan situasi yang betul. Kerana ada yang tidak berlesen. Betul. Malah kalau kepada pusat pelubusan ataupun pengurusan e-waste yang diselia oleh Jabatan Alam Sekitar, mungkin daripada besi buruk yang sering dibayar RM3-4 ni, DOE boleh bagi lebih lagi sebenarnya. Cuba ceritakan situasi itu bagaimana masyarakat nak faham ini perlu diuruskan secara terancang dan di tempat yang berlesen. Itulah berdasarkan penelitian kita, memang sebelum ni masyarakat memang tak sedar. Tetapi setelah setahun 2 yang kita buat kempen dan sebagainya, masyarakat dah mula sedarlah. Tapi tahap kesedaran tu masih lagi belum mencapai tahap yang kita kehendakilah. So saya nak berbalik kepada apa yang Cik Zul sebut tadi. Memang selama ni mungkin mereka hantar ke tempat-tempat besi buruk kan. So mungkin dapat RM2-3 dan sebagainya lah. Ingat angkat kadang-kadang. Ya, betul. Sekarang ni di Malaysia kita telah mengusahakan, kita ada 178 pusat-pusat pengumpulan e-waste ni di seluruh negara. Dan orang ramai boleh menghantar e-waste ni ke pusat-pusat pengumpulan dan mereka boleh menukarkan buangan e-waste tadi dengan wang ringgit. Saya ambil contoh, katalah satu peti ais yang dah rosak, dah tak boleh pakai, dia hantar ke pusat pengumpulan kita tadi, mungkin dia akan dapat RM10. Kita ada kadar-kadar tu untuk jenis-jenis buangan apa semualah. Jadi itu yang kita nak masyarakat maklum berkenaan perkara ini. Dan sebelum tu memanglah dari segi tahap kesedaran mereka ni perlu dipertingkatkan. So kempen-kempen kesedaran memang banyak kita dah laksanakan. Dan sekarang ni kita akan terus
berusaha untuk meningkatkan kesedaran masyarakat lah berkenaan dengan pengurusan e-waste ini. Paling mudah sekali untuk masyarakat faham kenapa barang-barangan e-waste ini tidak boleh dihantar ke pusat pelupasan sampah yang sebarangan. Mungkin kita fahami kesan dan juga impaknya kepada alam sekitar Ya, dan ya, juga betul. jangka masa panjang. Kerana bahan-bahan elektronik, contohnya dalam telefon itu sendiri, Ya. ada bahan-bahan yang mungkin tidak sesuai untuk dilupuskan dengan cara sebegitu sahaja. Mungkin tuan dapat terangkan dengan lebih jelas lagi. Okey. Tadi saya sebut maknanya buangan ataupun e-waste ni perlu dilupuskan di tempat yang kita lesenkan. So itu adalah satu kemudahan yang ada teknologi untuk memproses e-waste tersebut. Sebenarnya daripada e-waste tersebut mereka boleh mendapatkan bahan-bahan ataupun bahan logam yang berharga. Contoh emas, perak dan juga mungkin kuprum. Yang tu boleh dijadikan ingot ataupun jongkong dan yang tu boleh digunakan untuk proses ataupun membuat barangan-barangan lain. Okey. Kalau kita buang di tempat sebarangan, contoh sama ada di tapak pelupusan sampah, so dalam e-waste ni dia ada banyak logam-logam berat yang berbahaya, termasuklah seperti mercury, cadmium dan sebagainya lah. Yang mana bahan-bahan ini boleh meresap ke dalam air permukaan dan juga air tanah. So dia mencemarkan alam sekitar lah. Itu satu kalau kita hantar ke tapak-tapak sampah biasa. Yang kedua, ada juga orang yang bakar. Yang bakar ni pun sama. Dia boleh mencemarkan udara kita dan melepaskan gas-gas toksik yang berbahaya, termasuk dioksin dan furan. Yang mana bila kita hidu gas-gas toksik ni, dia boleh menyebabkan kerosakan sistem pernafasan, kemudian boleh merosakkan organ-organ dalaman, malahan boleh merosakkan organ pembiakan. Itu kesan yang sangat teruklah. Jadi kalau masyarakat tak faham, benda-benda ni boleh berlaku. Jadi dari segi kesedaran tu kita nampak sekarang ni kita dah ke arah semakin meningkat. InsyaAllah dalam masa setahun 2 tahun lagi, kita haraplah masyarakat kita terus sedar dan memastikan bahawa e-waste yang dihasilkan tu dilupuskan dengan cara yang selamatlah. Saya menarik kalau bila kita teringat apabila penganjuran Sukan Olimpik Tokyo baru-baru ini, apabila setiap pingat emas atau pingat-pingat yang dihasilkan pada Olimpik Tokyo ialah menggunakan bahan-bahan terpakai daripada bahan-bahan elektronik yang dikumpulkan selama bertahun-tahun. Dan itu juga menunjukkan bahawa Jepun antara negara yang kehadapan daripada segi pengurusan sistem pejal elektronik dan juga ada kepakaran itu. Justru apabila kita kata kita dah ada pusat pengurusan e-waste 178, apa lagi yang diperlukan oleh Jabatan Alam Sekitar untuk memastikan bahawa kita bukan sahaja ada tempat tu, tapi kepakaran dan juga teknologi itu, bagaimana kita nak memastikan bahawa itu kita sentiasa bersedia ke arah itu? Ya, memang dari segi kemajuan teknologi memang kita kena seiring lah dengan, orang kata kalau dari segi pencemaran macam apa yang dilihat oleh JAS, teknologi kawalan pencemaran tu memang sentiasa meningkat. Dan memang Malaysia sendiri kita ke arah menggunakan teknologi moden ataupun kita panggil best available technology dalam apa jua. Ini kita cerita pasal e-waste saja, tapi kita ada banyak lagi punca-punca yang boleh mencemarkan alam sekitar lah. Saya ambil contoh macam daripada industri, daripada projek-projek pembangunan dan sebagainya, macam-macam pencemaran. Jadi dari segi teknologi itu memang kita harap kita akan seiring lah dan standing dengan negara-negara majulah untuk memastikan bumi Malaysia ini terus terpelihara lah dan tidak tercemar, insya-Allah. Tapi daripada segi pengurusan e-waste kita tidak kebelakangan. Tidak. Sebab kalau dibandingkan, sefaham saya, kalau tidak salah saya, berbanding dengan negara-negara Asia Tenggara lain, kita antara yang terawal selain daripada Singapura, betul? Okey, kalau ikut rekod di Asia Tenggara, Malaysia antara negara yang terawal di samping Singapura lah. Jadi kalau kita lihat di negara-negara yang sudah majulah,
Contohnya macam Jepun, Korea Selatan dan juga negara-negara Eropah. Mereka ni telah maju dan telah yang saya sebutkan tadi telah mengamalkan prinsip extended producer responsibility ataupun EPR, ringkas tadi. Jadi mereka ni memang kalau kita lihat setiap barangan yang ada di pasaran tu memang dia dah mengambil kira prinsip EPR ni. Jadi mereka ni dah tak ada masalah dah. Jadi itulah kita nak ke arah standing dengan negara-negara maju tersebut lah. Jadi di Malaysia ni kita ada satu kerjasama dengan kerajaan Jepun tadi yang saya sebut, iaitu Japan International Cooperation Agency ataupun JICA, untuk membangunkan mekanisme pengurusan e-waste, isi rumah yang saya sebutkan tadi. Jadi itu yang kita harap kita akan dapat standing lah dengan negara-negara maju lah. So mungkin kita baru bermula lah setahun 2 tahun ni, dan kita harap dalam masa 2-3 tahun nanti kita dah ada satu sistem yang dah orang dah faham sendiri, yang dah faham dah. Tapi dalam masa yang sama, bagaimana penglibatan masyarakat itu penting dan apa tindakan ataupun kempen yang dijalankan oleh JS untuk memastikan bahawa masyarakat participate, terlibat sama dan ada pemahaman dalam menguruskan e-waste ini. Kerana tadi kita kata mungkin kita hantar ke besi buruk, tapi kalau kita lihat juga ada kesedaran daripada masyarakat yang apabila kalau dalam sektor lain seperti fabrik contohnya, recycle, mereka menghantar balik kepada kedai-kedai tertentu. Ya, betul. Dan ini yang cuba dilakukan dengan e-waste. Jadi adakah sukar untuk kita memastikan masyarakat faham ataupun sebenarnya masyarakat lebih terbuka sekarang dan juga lebih mudah kempen-kempen itu diadakan? Okey, saya nampak kita boleh tengok peringkat-peringkat lah. Mungkin di luar bandar mungkin agak kurang sedikit lah. Tapi oleh kerana kempen-kempen kita buat, kita harap mereka akan lebih sedar lah. Mungkin di kawasan bandar mereka ni lebih sedar. Mungkin capaian maklumat dan sebagainya. Tapi bagi saya sekarang ni, kita dah ada media sosial. Semua senang kan? Kita dah ada apa semua, saya ingat boleh dicapai oleh semua lapisan masyarakat lah. Tak kira di mana sahaja mereka berada lah. So dalam Facebook kita ada, dalam laman web pun kita ada. Dan selain daripada itu, saya nak sebut juga antara program-program kesedaran yang kita telah buat. Contohnya kita pernah menghasilkan video kartun animasi, Omar dan Hana. Kalau boleh ingat lah. Kita mula daripada awal lah kan untuk anak-anak faham kan. So dia bertajuk Mari Kita Semula E-Waste. Yang ini sasaran kita adalah kepada golongan kanak-kanak lah. Dan selain daripada itu, kita juga menghasilkan video berkenaan dengan konsep Extended Producers Responsibility tadi, EPR. Yang ini kita target kepada golongan-golongan yang lebih dewasa lah. Maknanya dia tahu dah apa konsep EPR tadi. Yang saya kata yang kita tanggungjawab yang dikongsi tadi. Maknanya kita semua peringkat tu bertanggungjawab untuk menguruskan e-waste tadi. Selain daripada itu, kita juga ada mengadakan pertandingan kuis dan juga pengucapan awam. Yang ini untuk pelajar sekolah lah. Sama ada sekolah rendah dan sekolah menengah. Dan satu lagi kita adakan juga pertandingan-pertandingan seperti video challenge. Lepas tu mencipta infografik, e-poster dan juga penulisan berkenaan dengan e-waste. Yang ni kita target kepada semua lapisan masyarakat lah. Jadi kita harap ini adalah program-program kesedaran yang dapat menyedarkan seluruh masyarakat. Kalau kita tengok tadi, setiap lapisan masyarakat tu kita ada program yang berbeza. Mana bergantung kepada kumpulan sasaran yang kita nak. Jadi kita harap mesej untuk menyedarkan semua lapisan masyarakat ni sampailah. InsyaAllah. Macam mana kita nak faham kalau mesej tu dah sampai, kesedaran masyarakat tu ada, tetapi capaian masyarakat untuk pergi ke pusat pelupusan e-waste contohnya. Okey. Kerana kadang-kala masyarakat kalau dia rasa macam susah sangat nak sampai ke 178 pusat pelupusan e-waste tu, mungkin dia perlu cari alternatif lain. Dia akan cari besi-besi, kedai-kedai besi buruk dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak memastikan bahawa ianya adalah sesuatu yang mudah dicapai oleh masyarakat
peranan PBT kerana JS tak mampu buat semua. Ya, ya. Peranan PBT, peranan community dan Betul. juga pihak-pihak Betul. kerajaan negeri dan sebagainya. Bagaimana itu kerangka menyeluruh supaya masyarakat tahu, oh ini tempatnya saya boleh hantar sahaja di situ, boleh dia boleh diuruskan dengan lebih baik. Adakah kita ada contoh terbaik yang sudah dilakukan atau apa sasarannya di masa akan datang? Okey. Yang ni memang kita mengajak semua lapisan masyarakat. Di peringkat agensi kerajaan sendiri pun kita dah mengadakan kempen di setiap kementerian dan jabatan untuk mengadakan hari untuk mengumpul e-waste di premis masing-masing. Begitu juga kita galakkan di organisasi ataupun mana-manalah sekolah ke universiti turut sama untuk mengadakan pengumpulan e-waste ini. Jadi untuk makluman antara inisiatif yang kita buatlah, kita telah mewujudkan pusat-pusat pengumpulan e-waste. Dia beza tadi saya kata tempat untuk memproses dan memperoleh kembali. Itu yang kita lesenkan. Tapi dalam masa yang sama kita adakan pusat-pusat pengumpulan e-waste ni yang berada di sekitar ataupun penempatan kita lah. Jadi orang ramai boleh menghantar e-waste tersebut ke pusat-pusat pengumpulan ini. Itu yang kita dah buat, yang mana pada masa ini kita ada 178 pusat-pusat pengumpulan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada memperkenalkan hari pengumpulan e-waste pada setiap hari Sabtu terakhir setiap bulan. Setiap bulan lah maksudnya. Yang ni sama ada dia orang nak hantar ke ni tadi, yang pusat pengumpulan tu boleh hari-hari lah. Tapi yang ni macam saya kata tadi, di premis-premis institusi, pejabat-pejabat dan sebagainya dia boleh buat. Dan kita di seluruh Malaysia, di seluruh Malaysia pun ada membuat kempen-kempen ni, menyediakan tempat dan sebagainya. Orang ramai akan datang, berkumpul, bayaran dibuat, kemudian kontraktor yang berlesen tadi Terus boleh ambil. dia pergi ambil, bawa ke untuk buat proses tadi lah, pemulihan kembali. Dan seterusnya, ini nak mudahkan orang ramai juga. Kita ada membangunkan aplikasi ataupun apps My E-Waste. MY E-Waste. So boleh download My E-Waste ni. Ini untuk membantu orang ramai tadi yang saya sebut, untuk dia tahu kat mana dia boleh hantar pusat-pusat pengumpulan tu. So macam di sini pun tak jauh daripada sini, lebih kurang 4 km ada satu pusat untuk kita menghantar e-waste tersebut. Dan selain daripada itu, kita juga ada laman sesawang khusus untuk e-waste ni, iaitu ewaste.doe.gov.my. Semua info semua dekat situ lah. Jadi yang ini merupakan satu wadah ataupun medium untuk kita menyampaikanlah segala maklumat berkenaan dengan e-waste kepada orang awam lah. So itu antara yang kita dah buat, dan kita harap benda ni boleh dilaksanakan dengan cara yang terbaik di samping kempen kesedaran tadi. Maknanya kita bukan menyedarkan sahaja orang, tetapi dalam masa yang sama kita sediakan kemudahan-kemudahan untuk bertindak. Cik Wan, kita kalau saya ada masa lebih kurang 1.5 minit je. Banyak nak cerita, tapi itu saja masa yang kita ada ini. Tapi akhirnya nanti Jabatan Alam Sekitar ni adalah jabatan yang banyak yang dilihat memegang amanah dan juga bebanan yang besar. Apabila masyarakat lihat pencemaran, Jabatan Alam Sekitar. Tapi ini memberikan satu usaha yang komprehensif dan juga bersepadu daripada agensi-agensi yang berlainan. Untuk tahun ini, secara spesifiknya, RMK 12 baru dibentangkan dan juga banyak ekspektasi juga. Jadi Cik Wan merasakan apa masalah atau cabaran utama yang perlu diselesaikan dan jadi fokus kepada JS untuk tahun ini? Sebenarnya cabaran kita setiap tahun memang sentiasa mencabar. Sama dan bertambah. Ya, bertambah-tambah. Sebenarnya JAS, Jabatan Alam Sekitar, adalah satu agensi penguatkuasaan. So berpandukan kepada Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Maknanya apa yang kami kuatkuasakan banyak. Kita boleh kata 3 bidang utama, iaitu kawalan pencemaran air. So apa saja yang boleh menyebabkan pencemaran air, JAS kena kawal. Punca-punca yang menyebabkan
pencemaran tersebut. Sama ada kilang, loji kumbahan, lepas tu daripada projek pembangunan yang kalau tengok yang dia orang bersihkan tanah-tanah merah tu kan, masuk ke sungai, itu pun kita kena kontrol lah, kena kawal. Kemudian dari segi kawalan pencemaran udara. So apa saja yang mencemarkan udara itu memang kita kena kawal, daripada kilang, daripada kenderaan yang mengeluarkan asap hitam dan sebagainya. Dan satu lagi yang saya nak sebut adalah pengurusan ataupun kawalan buangan terjadual ataupun buangan berbahaya. Yang ketiga inilah termasuk e-waste tadi. Jadi tugas kita ni bukan saja di darat, di dalam sungai, di laut, Seluruhnya. di udara. Macam laut pun kita kawal. Tumpahan minyak daripada kapal. So, JAS akan buat siasatan bila berlaku kes-kes tersebut. Termasuk yang kes-kes kalau buangan toksik ni, pelupusan haram pun banyak. Saya nak sebut, dulu ada kes-kes mereka ni import e-waste ni daripada luar negara. Itu termasuk yang bulan lepas juga, bulan September di Ya, Hong Kong. ya. So, dia nak proses kat Malaysia ni. So, kalau ikutkan dari segi disebut Basel Convention yang ni untuk mengawal pergerakan buangan berbahaya antara negara lah. So memang tak boleh bawa masuk. Dan yang paling menyedihkan pula dia buat masuk ni secara haram dan akhirnya dia berakhir di kilang-kilang haram. Yang ini yang saya nak sebut. So kilang haram ni memang sangat bahaya lah. Sebab mereka ni biasanya tidak ada alat kawalan pencemaran. So dia akan buang, dia proses, dia ambil barang berharga, yang tak elok tu dia akan buang. Itu memang cabaran kita lah. Bukan saja situasi dalam peringkat domestik tapi juga di peringkat antarabangsa. Ya. Tapi untuk malam ini cukup dahulu setakat ini. Tapi ada masa saya janji sentiasa kami memberikan slot untuk jawatan kita untuk bersama kami dalam segmen kami di Agenda Awani dan juga dalam segmen-segmen bulletin yang seterusnya. Terima kasih saudara Tuan kerana sudi bersama kami dalam Agenda Awani pada malam ini. Terima kasih juga kepada anda yang menonton. Ada pandangan, ada cadangan, ada komen anda sendiri, teruskan bersama kami di platform digital kami astroawani.com dan juga platform social media kami. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi.